Baik, kita mulakan suratul Ra'd atau Ra'di. Ia mulai daripada ayat 29. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka, as-solihati, akan amal-amal soleh. Tuba, kebahagiaanlah. Tuba, kebahagiaanlah. Lahum, bagi mereka. Wa husnu, dan sebaik-baik. Maaf, tempat kembali. Semak semula ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Tuba, ia kebahagiaan, atau makna lain paling bagus. Dia adalah masdar daripada perkataan toyib. Toyib, ya. Jadi tuba, ya. Maknanya paling bagus ataupun kebahagiaan. Ya, dimaksudkan, ya, tuba ini adalah berkaitan dengan syurga, ya. Berkaitan dengan syurga, yang mana dinyatakan katanya di syurga ada pohon, yang mana, ya, pohon ini telah memberi perlindungan atau meneduhi ahli syurga. Ya, jadi, ya, pohon ini cukup rindang dan meneduhi ahli syurga. Itu dikatakan tuba di sini. Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah kebahagiaan yang ada di surga. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah janji Allah. Ayat 30, kazalika, seperti itulah. Kazalika, seperti itulah. Arsalnaka, telah kami utuskan akan engkau. Telah kami utuskan akan engkau fi ummatin, pada satu umat. Qad, sesungguhnya, khalat, telah berlalu ia, min qabliha, daripada sebelumnya, umamun, oleh beberapa umat. Umamun ini jamak daripada umat. Kalau satu umat, kalau jamak umam. Ya, umam tu maknanya umat-umat. Ini jamak taksir nama dia. Ya.
Litatlu supaya engkau bacakan. Litatlu supaya engkau bacakan. Alaihim atas mereka. Allazi yang auhayna telah kami wahyukan ilaika kepada engkau. Wahum walhal mereka yakfuruna mereka kufur birrahman terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Kul, katakanlah oleh engkau. Huwa dia, Rabbi Tuhanku. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, melainkan dia. Alaihi atasnya. Tawakal tu telah bertawakal aku. Wa ilaihi, dan kepadanya. Matab, tempat kembaliku. Tengok ya, perkataan mata B ada B tu. Kenapa dia baris bawah? Tak ada huruf jar. Ya, isim tu berbaris bawah, mata B. Ya, jadi kalau hal-hal macam ni, ya, kalau dia mata bin atau tanwin, tak ada masalah. Ini ya, dia tak ada tanwin, mata B. Ya. Biasanya kalau baris bawah ni tentulah ada huruf jar. Contohnya ya, pi mata bi, pi atau min ya, huruf jar berilah mata bi. Ya, kalau jumpa hal macam ni, ini nak menunjukkan bahawa akhir ya bi itu ialah ya mutakallim. Sebab itu terjemahan tadi, mata bi tempat kembaliku. Ku tu asal baya macam tu. Ada ya dia, ya mutakallim. Tapi ya tu dihazabkan, ya, dibuang kerana di akhir ayat ya, nak mengindahkan tulisan. Cuba tengok ayat 29. Mata bin. Ma'a bin. Ya, ma'a bin ada tanwin. Kalau ada tanwin tak ada hal lah. Jadi yang kita nak ambil tu ialah ba. Ma'ab. Ma'ab. Jadi di yang 30 ilaihi matabi. Ya. Kan dia ada baba ujung kan. Jadi hanya nak kenal dia bezanya baris. Kenapa matabi? Macam tu. Kenapa dia bi? Tak ada huruf jar, tiba-tiba bi saja. Artinya asalnya baya, ya mutakallim. Ya. Sebab itu terjemahan kenapa ada aku? Aku tu baya, ya mutakallim tu lah. Yang tidak terlihat kat situ. Berpandukan kepada baris batu. Okey. Semak semula. Kazalika arsalnaka fi ummatin. Seperti itulah telah kami utuskan. Ya, telah kami utuskan akan engkau pada satu umat. Mana engkau di sini ialah nabi. Ya, Allah utuskan nabi kepada satu umat yang umat itu adalah
umat Arab pada masa itu. Ya. Qad khalat min qabliha umamun. Sesungguhnya telah berlalu ia daripada sebelumnya beberapa umat. Sebelum ya, Nabi SAW ini sudah berlalu beberapa umat dan beberapa nabi telah diutus kepada kaum itu. Litatslu supaya engkau bacakan, litatsluwa supaya engkau bacakan alaihim atas mereka allazi awhayna ilaika yang telah kami wahyukan kepada engkau, iaitu Al-Quran. Tujuannya ialah supaya Nabi membacakan Quran kepada mereka. Wa hum yakfuruna birrahman. Ya. Walhal mereka kufur ya, dengan Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, macam itulah bahasa dia. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman tu? Adakah Ar-Rahman itu dibuat daripada emas, perak, tembaga, suasa, ya, kayu atau batu? Itulah yang dimaksudkan mereka mengkufuri Tuhan yang Rahman. Ya, mereka mempersoalkan Tuhan yang Rahman tu, ya, hebat sangat ke Tuhan Rahman tu dibuat daripada kayu, batu, emas, perak. Ya. Dia nilaikan Tuhan Ar-Rahman itu. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, wa Rabbi, dia adalah Tuhanku. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan dia, iaitu Allah. Ke atasnya lah telah bertawakal aku. Wa ilaihi matab, dan kepadanya tempat kembaliku. Itulah Tuhan Ar-Rahman. Bukan daripada emas, perak dan sebagainya. Mereka menilai berhala yang paling bagus dibuat daripada emas, ya, atau perak, ya, atau tembaga. Ya. Kalau sekadar kayu, batu, itu taraf berhala yang rendah. Kalau dibuat daripada emas atau disalut dengan emas, itulah yang paling berharga buat dia. Paling mahal, Tuhan yang paling baik sekali buat dia. Macam itulah perasaan mereka. Mereka mengingkari tentang Tuhan yang Rahman. Dianggapnya Tuhan yang Rahman tu, ya, dibuat diumpamakan berhala-berhala yang mereka buat. Baik, ya, kita teruskan lagi. Ayat 31. Walau dan jikalau. Anna bahawasanya. Quran. Suyirat, telah dijalankan ia. Majhul, ya. Telah dijalankan ia. Bihi, dengannya. Al-jibal, akan gunung-gunung. Lepas daripada fi'il madhi majhul ataupun mudhari' majhul, ya, kemudian isim dia berbaris dhammah. Al-jibal itu isim dia berbaris dhammah. Itu bukan fa'il, ya. Sebab itu dalam terjemahan kita tak boleh terjemah oleh gunung-gunung. Tak boleh. Kita kena terjemah akan. Kenapa? Ya, lepas daripada fi'il majhul, isim itu berbaris dhammah, dia jadi naib fa'il. Ya, dia namanya naib fa'il. Ya, naib kepada fa'il. Tapi kalau dia ma'ruf, fi'ilnya ma'ruf bukan majhul, fi'ilnya ma'ruf, itu namanya fa'il. Ya. Contohnya misal kata khatamallahu, telah mengecap oleh Allah. Allahu itu beri dhammah. Telah mengecap ia oleh Allah. Itu sebab fi'ilnya ma'ruf. Dia jadi fa'il oleh Allah. Tapi kalau fi'ilnya majhul, jangan lupa, ya, kita terjemahkan isim itu dengan tambahan akan, bukan oleh, ya. Walaupun diberi dhammah, tapi dia bukan fa'il. Namanya naib fa'il, ya. Sebab itu dia dalam terjemahan di sini, jibalu, ya, akan gunung-gunung. Sebab fi'ilnya majhul, suyirat. Depannya pun sama nanti, ya.
Sama lagi, au atau kutiat, telah dipotongkan ia. Telah dipotongkan ia. Bihi dengannya. Al-ardu, tengok ar-ardu bari dhammah juga, akan bumi. Kita kena terjemahkan akan, sebab dia majhul, fi'ilnya majhul. Jadi ardu tu jadi naib fa'il. Oleh bumi salah, akan bumi. Au atau kullima, telah diberi berkata-kata ia. Telah diberi berkata-kata ia, bihi dengannya. Al-mauta akan orang-orang yang mati. Al-mauta ni tak boleh bari dhamma sebab diakhiri mauta tu dengan alif maksurah. Tak, jadi dia disamakan dengan mu'tal. Jadi tak boleh dibunyikan ya dia tu. Mauta'u, macam ni tak boleh. Jadi dia berhenti muta, macam Musa. Musa. Tetap Musa. Dia tak boleh musuh. Okey, bal, bahkan. Lillahi, kepunyaan Allah. Al-amru, akan urusan. Tak boleh. Bahkan kepunyaan Allah, al-amru urusan. Tak ada. Akan tak ada boleh. Jami'an semuanya. Afalam, maka apakah? Afalam, maka apakah tidak? Yai asi, ia mengetahui. Yai asi ni maknanya sama dengan ya'lam. Makna sama dengan ya'lam, ia mengetahui. Allazina, oleh orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. An, bahawa. Lau, jikalau. Yasha'u, ia kendaki. Allahu, oleh Allah. Lahada, nescaya telah memimpin ia. Lam tu adalah jawab kepada lau. Lau yasha' tu. Sebab itu lam tu maknanya nescaya. Nescaya telah memimpin ia. Jawab lau. An-nasa, akan manusia. Jami'an semuanya. Wala yazalu, dan sentiasalah. Yazalu ni adik-beradik yang kana, amsa, asbaha, zolla. Mazala. Mazala. Atau zala. Jadi la ni tak boleh terjemahkan tidak. La yazal itu sekali. Dan sentiasalah. Macam tu. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Tusibuhum, ia menimpa akan mereka. Bima, dengan apa yang sona'u, telah mereka buat. Qari'ah, satu
kecelakaan. Au tahullu, atau ia mengenai qariban, dekat, min diarihim, daripada kampung halaman mereka. Daripada kampung halaman mereka. Hatta, sehingga, ya'tiya, ia datang, wa'dullah, oleh janji Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhlifu, tidak ia menyalahi, al-mi'ad, akan janji. Baik ya, panjang sikit anak ayat ni ya. Baik, ayat ni ya. Tengok. Walau anna Qur'ana, ni ayat ni perlu dipahami betul-betul dia punya susuk bahasa. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, dan jikalau bahawasanya Quran itu telah dijalankan ia dengannya akan gunung-gunung. Au quti'at bil ardu, atau telah dipotong ia dengannya akan bumi. Au kullima bil mauta, atau dapat berkata-kata ia, atau telah diberi berkata-kata ia dengannya akan orang-orang yang mati. Mengikut asbab nuzul, turunnya, kerana orang musyrikin berkata, wahai Muhammad, kalau kau Nabi betul, kenapa engkau tak boleh jalankan gunung-gunung yang ada di Mekah ni? Ya, atau engkau boleh buat sungai yang mengalir ke ladang-ladang kami. Ya. Ataupun kau boleh buatkan bapa-bapa kami yang dah mati itu boleh bercakap-cakap. Ya, itu asbabun nuzul namanya, ya, sebab turun. Jadi, ya, ayat ini memberitahu, lau anna Qur'ana suyirat bil jibal, dan jikalau bahawasanya Quran telah dijalankan ia dengannya, dengan Quran akan gunung-gunung. Au quti'at bil ardu, atau telah dipotong ia, atau telah dibelah ia dengannya, dengan Quran itu akan bumi. Bumi boleh terbelah. Au kullima bil mauta, atau telah diberi berkata-kata ia dengannya akan orang-orang yang mati. Ayat itu terhenti kat situ. Terhenti kat situ. Jadi kita kena faham begini. Dalam ayat lain surah apa saya tak ingat. Lau anzalnal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kalau kami turunkan Quran ini ke atas gunung, gunung itu akan gugur hancur. Kerana takutkan Allah. Kalau kita ambil zahir ayat ni, kalau kata Allah, kalau kami turunkan Quran tu atas gunung, gunung itu boleh hancur, boleh lebur kerana takutkan Allah. Ya. Baik, secara logik, seseorang tu ambillah Quran, nak buktikan betul ke tidak, maka diletakkanlah Quran itu di atas gunung. Ya. Maka
Ya, ditunggulah beberapa lama, gunung tak hancur. Quran yang diletak tadi ditimpa masa hujan panas. Akhirnya Quran itu kertas. Maka Quran yang hancur, yang rusak kerana dimakan dek masa. Sebab Quran itu kertas. Jadi sifat kertas ni terkena keadaan masa yang demikian, panas, hujan dan sebagainya, maka dia akan rusak. Maka di situ rusaklah Quran. Jadi bagi orang yang mengambil dalil macam tu atau mencari keterangan macam tu, dia tidak akan percaya Quran lah. Kata Quran letak atas gunung, gunung hancur. Tak ada gunung, tak hancur pun gunung. Faham tak? Jadi mengikut tafsirannya. Sebenarnya bukan hakikatnya bukan gunung tu. Mana gunung tu adalah gunung pertahanan musyrikin. Gunung pertahanan musyrikin. Maknanya orang-orang musyrikin itu diibaratkan sebagai gunung yang mana didatangi oleh ahli-ahli Quran, iaitu mujahid-mujahid yang memiliki Al-Quran. Dengan semangat dan kekuatan yang ada pada diri mujahid-mujahid tadi, maka runtuhlah gunung-gunung pertahanan musyrikin dengan datangnya mujahid-mujahid yang soleh, yang dadinya terisi Al-Quran. Itu maksudnya. Samalah dengan ayat yang sebegini. Kalau Quran ini boleh menjalankan Quran, boleh menjalankan gunung, ataupun Quran ini boleh membelah bumi, ataupun Quran ini boleh memberikan orang-orang yang mati berkata-kata, itulah Al-Quran. Jawapannya, itulah Al-Quran. Quran itu dengan Quran itu gunung-gunung pertahanan musyrikin akan lebur. Dengan Al-Quran itu terbelahlah bumi. Terbelah bumi. Maknanya bumi-bumi musyrikin akan terbelah dan menjadi kepada menjadi bumi orang-orang muslim. Begitu juga orang-orang yang mati dikiaskan kepada mereka yang buta huruf, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Dengan Al-Quran ini mereka akan celik dan boleh berkata-kata. Itu maksudnya macam tu. Apa yang tersurat, ada yang tersirat. Macam tu. Di sebalik yang tersurat itu ada yang tersirat. Inilah bahasa dia. Gunung-gunung. Gunung-gunung pertahanan musyrikin akan lebur. Sebab yang mendatangi adalah mujahid-mujahid yang berjiwa Al-Quran. Bumi-bumi mereka akan terputung. Habis bumi mereka. Ataupun orang-orang yang tidak kenal atau buta huruf, mereka akan boleh celik dan boleh membaca dan boleh berkata-kata dengan Al-Quran. Macam tu. Baik, sama lagi. Bal lillahil amru jami'ah. Bahkan kepunyaan Allah urusan semuanya. Walau bagaimanapun kembali kepada Allah. Siapa nak beriman, beriman. Siapa nak kufur, kufur. Kufurlah. Akan kembali semua kepada urusan Allah. Afalam ya asil lazina aman. Maka apakah tidak ia mengetahui oleh orang-orang yang telah beriman mereka, an law yasha'ullah lahadan nasa jami'ah, bahawa jikalau ia kendaki oleh Allah, nescaya ia pimpin akan manusia semuanya. Kalau Allah mahu,
Ya Allah boleh jadikan manusia ni seperti malaikat. Semuanya tunduk, patuh, mengikut arahan. Ya, kalau Allah mau. Ya, tapi kena fikirkanlah kenapa Allah tidak berbuat demikian. Ya. Kalau semua manusia jadi malaikat, ya, sudah tentu tidak ada polis, tidak ada askar, tidak ada pencegahan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu ada hikmah dia kenapa Allah tidak jadikan demikian. Wala yazalu ladzina kafaru tusibum bima sanau qari'atun. Dan sentiasalah orang yang telah kafir mereka yang menimpa akan mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Qari'ah, satu malapetaka atau malapetaka atau tahulu, ya, atau ia mengenai qariban min diyarim, dekat daripada kampung halaman mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga ia datang oleh janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak ia menyalahi ia akan janjinya. Jadi apa akhirnya? Ya, akhirnya orang-orang Mekah yang sombong, bongkak, ya, dan ya, keras terhadap Nabi SAW, ya, akhirnya ya, mereka tewas. Negara mereka dapat kembali kepada tangan orang-orang yang beriman. Ya. Itulah yang dikatakan sekarang, ya, kamu punya bumi sudah terpotong. Ya, gunung-gunung pertahananmu tak berguna lagi. Orang-orang yang mati semua dah boleh cakap kebenaran. Nampak tak? Bahasa dia cantik kan? Ya. Macam itulah. Allah tidak menyalahi janji. Itulah yang dikehendaki oleh apa? Orang musyrikin. Ya. Kalau engkau benar Nabi, kenapa tak boleh jalankan gunung, tak boleh belah bumi, tak boleh berkata orang mati? Sekarang sudah berlaku. Dengan Quran itu sudah berlaku apa yang engkau katakan. Nampak bahasa dia cantik kan? Baik, kita sambung lagi. Walakot, dan demi sesungguhnya. Dan demi sesungguhnya. Istuhzi'a, telah diperolok-olokkan ia. Telah diperolok-olokkan ia. Birrusul, akan rasul-rasul. Min qablika, daripada sebelum engkau. Fa'amlaitu, maka telah aku beri tangguh. Maka telah aku beri tangguh. Lillazina, bagi orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Summa, kemudian, tuhum, telah aku seksa akan mereka. Al-Khazani daripada perkataan ambil. Tapi dalam Al-Khazani kena tengok ayatnya. Di sini ambil dengan keras. Maknanya seksa. Ya. Telah aku seksa akan mereka. Fakaifa, maka bagaimanakah? Karena adalah ia. Iqabi, seksaanku. Sama semula. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Dan demi sungguhnya telah diperolok-olokkan ia akan rasul-rasul daripada sebelum engkau, wahai Muhammad. Bukan engkau sahaja yang diperolok-olokkan. Rasul-rasul dulu pun telah diperolok-olokkan. Fa'amla itu, maka telah aku beri tempoh atau aku telah beri tangguh.
lillazina kafaru bagi orang-orang yang telah kafir mereka, orang bagi tempoh sementara. Summa ahustuhum, kemudian aku telah seksa akan mereka. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimanakah ia seksaanku. Nampak satu lagi perkataan iqabi. Ya. Jadi B itu beri bawah. Padahal tak ada huruf jar pun. Jadi B itu asalnya bayar. Ya, macam kita sebut kitab, kitabi. Kitabku. Kitabi, kitab ada ya. Tapi kenapa ya tak diletak? Kalau di tengah diletak. Kalau di akhir ayat tak perlu diletak untuk mencantikkan tulisan. Ya, untuk mencantikkan tulisan. Tapi siapa yang faham? Ya, mereka yang faham nahu dia nampaklah baris tu B bukan bin, bukan tanwin. Ya. Kalau tanwin dia seksaan saja. Iko bin contohnya seksaan. Dia tak ada seksaanku, tak ada. Ya. Dia berhenti kepada seksaan. Macam tu. Okey, sama lagi. Afaman. Maka apakah orang yang qaimun. Huwa dia qaimun yang berdiri. Dalam braket yang mengurus. Ala kulli atas tiap-tiap nafsin diri. Bima dengan apa yang kasabat telah ia usahakan. Waja'alu dan telah menjadikan mereka lillahi bagi Allah syuraka'a sekutu-sekutu. Kul katakanlah oleh engkau, sammuhum namakanlah olehmu akan mereka. Namakanlah olehmu akan mereka. Am atau tunabbi'unahu. Am atau tunabbi'unahu, kamu hendak khabarkan. Kamu hendak khabarkan akannya. Bimalah dengan apa yang tidak. Ya'lamu ia mengetahui. Fil ardi di bumi. Am atau bizahirin dengan yang zahir. Minal kauli daripada perkataan. Bal bahkan zuyyina telah dihiaskan ia. Lillazina bagi orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. Makruhum tipu daya mereka. Wasuddu dan telah dihalangi mereka an sabil dari jalan. Waman dan barang siapa
Yudlil, ia sesatkan. Allahu, oleh Allah. Fama lahu, maka tiada baginya. Fama lahu, maka tiada baginya. Min hadin, daripada yang memimpin. Daripada yang memimpin. Ayat 34 ya, habiskan. Lahum, bagi mereka. Azabun, azab. Bil hayati, dalam kehidupan. Ad-dunya, dunia. Wala azabu, dan sungguh azab. Al-akhirah, akhirat. Asyakku, lebih susah. Wa ma lahum, dan tiada bagi mereka. Minallahi, daripada Allah. Min, daripada. Wakin, yang memelihara. Baik, simak semula ya. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah orang yang dia yang berdiri atau yang mengurus atas tiap-tiap diri dengan apa yang telah ia usahakan. Maksudnya, ya, dia mengurus ini apa yang ia kerjakan tu ya kebaikan dan kejahatan. Ya. Yang dimaksudkan masalan, misal ni, iaitu Allah sebenarnya. Ya, Allah. Allah sebenarnya yang menguruskan tiap-tiap diri dengan apa yang diusahakan oleh diri itu baik ataupun jahat. Wa ja'alu lillahi syuraka, dan telah menjadikan mereka bagi Allah sekutu-sekutu. Kul, samuhum, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, samuhum, ya namakanlah olehmu akan mereka. Am tunabbi'unahu, atau kamu ya, hendak khabarkan akannya. Akannya itu balik kepada Allah lah, atau kamu hendak khabarkan akannya kepada Allah maksudnya. Itu ya. Bima, dengan apa yang la ya'lamu, dengan apa yang mana sekutu itu, berhala itu, la ya'lamu fil ardi, tidak ia mengetahui di bumi. Am, atau bizahirin minal qaul, atau dengan yang zahir daripada perkataan. Ya, berhala-berhala itu tak tahu apa yang ada di bumi, dan dia sendiri pun tak tahu ya, perkataan yang dilahirkan. Bal, bahkan zuina lillazina kafaru makruhum, bahkan telah dihiaskan ia bagi orang-orang yang telah kafir mereka, tipu daya mereka atau perdayaan mereka. Sebenarnya orang-orang kafir sudah ya diperdayakan. Wasuddu an sabil, dan telah dihalang mereka dari jalan. Jalan ni mana jalan petunjuk Kalau dalam bracket jalan petunjuk ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min hadin, dan barang siapa ia sesatkan oleh Allah maka tidak ada baginya daripada yang memimpin. Tak ada siapa yang boleh pimpin. Kalau Allah nak sesatkan seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya Abu Talib ya. Semua tak ada siapa yang boleh memimpin. Lahum azabun fil hayatid dunya, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, di dunia. Ya, mungkin mereka diperangi, mereka ditawan, ya. Wala azabul akhirah asyakku, dan sungguh azab akhirat itu lebih payah, atau letak dalam bracket lebih keras. Ya, dalam bracket. Mana
Kalau nak tahu, azab akhirat sebenarnya lebih keras daripada yang dirasai di dunia. Wa ma lahum minallahi min waqin, dan tiada bagi mereka daripada Allah daripada yang memelihara. Mana tidak ada siapa yang dapat memelihara atau menghalangi daripada azab Allah. Itu maksudnya. Baik, sampai situ untuk Al-Quran. Kena nanti sambung lagi. Kita sambung dengan kuliah selanjutnya, iaitu pelajaran sorof. Sekejap. Okey, boleh buka mic. Kita masuk tamrin ke berapa hari tu. Buka mic. Tengok sorof. Kita nak masuk latihan berapa? 50. 50. Okay. 50 tasriful lafif. Ya, lafif. Baik, tasriful lafif ini kita dapat lihat ada dua mu'tal di akhir. Tapi bila berlaku dua mu'tal di akhir, jangan dibuang dua-dua bila fi'il amar. Kalau buang dua-dua, habis dah. Tak kenal lagi asal usul dia. Jadi fi'il amar kena buang satu saja. Baik, kita teruskan. Wazan yang diberikan ialah daripada tafa'ala ya tafa'alu. Contoh yang diberikan taqawa ya taqawa, taqawiyan. Taqawiyan, taqawa la tataqawa, mutakawin, mutakawan, mutakawan, tukuya, yutakawa. Ini adalah contoh yang diberikan untuk wazan selanjutnya. Baik. Okey. Sekarang kita buat nombor 1. Nombor 1 iaitu tasawa. Cuba buat tasawa. Tasawa. Ya tasawa. Ya tasawa. Lagi. Tasawiyan. Tasawiyan. Lagi. Tasawa. Lagi. La tasawa. La tatasawa. Ada dua kali tak. Oh, la tatasawa. La tatasawa. Sebab tak asal dengan ta apa? Ta fi'il. Tak apa, tak tambah engkau dhamir. Lagi? Mutasawin. Mutasawan. Lagi? Mutasawan. Lepas tu Utuya Yutasawa dengan mana menyerupai. Okey. Sekarang ni nombor 2, tagawa dengan mana pura-pura bodoh. Tagawa lagi. Tagowa, ya tagowa, tagowiyan, tagowa, la tagowa, mutawawin, mutawawan. Okey. Tuwiya yutawawan. Tuwiya yutawawan. Okey. Itu mana pura-pura bodoh. Nombor 3, mana berubat. Berubat. Tadawa. Cuba buat. Tadawa. Ya tadawa. Okey. Tadawiyan. Tadawa. La tatadawa. Mutadawin. Mutadawan. Lagi. Mutadawan. Okey. Lagi. Uduya yutadawa. Itu mana berubat. Nombor 4. Tahawa, mana jatuh satu persatu
ia dijulang. Ya. Jatuh satu persatu dijulang. Itu maksud tahawa. Ya. Maksud dia sebenarnya jatuh, tapi cara jatuhnya satu persatu. Ya, macam tu. Okey. Tahawa sebut. Tahawa. Ya tahawa. Lagi. Tahawiyan. Ya. Tahawa. La tatahawa. Ya. Mutahawin. Mutahawan. Ya. Mutahawan. Ya. Mutahawan. Okey. Tuya. Mutahawa. Yutahawa. Okey. No, yang akhir iaitu makna berkumpul. Ta'awa banyak makna berkumpul. Dia tak lain-lain dia punya kalimah. Tapi satu makna banyak sangat. Ta'awa, ya. Ta'awa dengan makna berkumpul. Buat ta'awa. Ta'awa. Ya ta'awa. Ta'awiyan. Ya. Ta'awa. La ta'awa. Muta'awin. Muta'awan. Ya. Muta'awan. Okey. Tu'uwiya. Yuta'awa. Ya, tu'uwiya yuta'awa. Okey, dalam segi makna kita ambil nombor 2. Nombor 2, pura-pura bodoh. Kalau dalam makna mengikut wazan macam mana kalau madi? Telah pura-pura bodoh ia. Telah pura-pura bodoh ia. Kalau mudhari? Ia pura-pura bodoh. Ia pura-pura bodoh. Kalau masdar? Kepuraan bodoh. Kepuraan kebodohan. Kepuraan kebodohan. Kepuraan duduk menjadi masdar je. Pura jadi kepuraan. Bodoh jadi kebodohan dia. Ya. Okey. Kepuraan kebodohan. Boleh? Kalau boleh lah. Okey, Amar. Pura-pura bodohlah oleh engkau. Pura-pura bodohlah oleh engkau. Okey, pura-pura bodohlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan kau pura-pura bodoh. Jangan kau pura-pura bodoh. Isim fa'il. Yang pura-pura bodoh. Yang pura-pura bodoh. Isim maf'ul. Yang pura-pura bodoh. Kan bodoh. Yang pura-pura bodoh. Makan. Tempat pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Zaman. Masa pura-pura bodoh. Masa pura-pura bodoh. Madi majhul. Telah dipura-pura bodoh ia. Telah dipura-purakan bodoh. Telah dipura-purakan bodoh. Kalau mudhari majhul? Ia dipura-purakan bodoh. Ia dipura-purakan bodoh. Okey, itulah nak menyesuaikan makna. Terkadang sesuai, kadang tak berapa sesuai. Kita olah sendiri sebenarnya, ya. Tapi jangan sampai menyalahi atau merosakkan makna asas lah. Ya, contohnya misal kata pura-pura bodoh, sampai satu ketika kita buang pura-pura tu. Jadi dah menghilangkan asas makna. Ya. Jangan sampai menghilangkan asas makna, tapi kita boleh ubah-ubah yang menyesuaikan boleh, tapi jangan sampai menghilangkan makna asas. Ya. Baik, untuk akan datang bab tamrin yang ke-50, bab tasriful multawi. Tapi tasriful multawi ni saya bagi contoh tu ada satu kesilapan pada masdar. Ada sabdu, ya, tawazian, ada sabdu, tapi sabdu tu tak ada, ya. Jadi jangan letakkan sabdu tu lah, ya.
Sabdu tu buang. Tapi nanti saya akan buat pembetulan balik. Yang masdar saja. Sama tak ada sabdu. Di sini ada sabdu. Ya. Artinya ada kesilapan pada letak sabdu tu. Jangan nanti semua letak sabdu. Pada masdar ya. Masdar tak ada sabdu lah. Contoh yang saya bagi ya tawaziyan. Ziyan itu ada sabdu. Buang sabdu dia. Ya. InsyaAllah nanti saya betulkan balik. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Alhamdulillah, mumtaz semua. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Oke, insyaallah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah.